Budi bahasa budaya kita, budi et seni, budi et seni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai program Budi et Seni, iaitu salah satu program trust yang diajukan oleh JKKN bertujuan untuk menyemarakkan dan menanamkan sifat-sifat nilai-nilai murni di kalangan masyarakat Malaysia. Secara umumnya, budi adalah segala sifat kemanusiaan yang murni, baik, luhur dan membina khasiat positif di dalam kehidupan seseorang, berkeluarga, bermasyarakat, bernegeri dan bernegara. Budi merujuk kepada tutur kata, kelakuan, sopan santun, tata tertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata akhlak mulia. Memetik kata-kata Prof. Dr. Hamka dalam novel Tuan Director, beliau berkata, janganlah kita bekerja kerana wang, kerana kita tidak tahu ada kalanya wang itu pergi dahulu daripada kita ataupun kita pergi dahulu daripada wang. Biarlah kita berwang sekadar berdiri kita tidak condong dan duduk kita tidak bergoyang. Kalau kita bekerja kerana wang, nescaya kita akan lupa agama yang menjadi bahtera ke akhirat dan kita akan lupa soal budi yang menjadi asas kepada kemanusiaan. Baiklah, bagi membincangkan topik ini, iaitu topik mengenai seni, budi et seni, yang kita fokuskan kepada seni dalam talian dan juga nilai-nilai murni. Bersama-sama kita hari ini adalah dua orang tetamu yang kita bawakan khas, terdiri daripada mereka yang pakar dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang seni budaya dan juga akademik. Iaitu tetamu pertama adalah Encik Muhammad Kamaruzaman bin Taib, Ketua Program Sarjana Seni Kreatif Pusat Pengajian Pasca Siswazah Aswara. Beliau merupakan seorang pensyarah, penulis lirik, pelakon filem 1957 Hati Malaya, pelakon teater, pelakon makyung dan pelbagai cabang seni yang merupakan minat beliau sejak daripada tahun 1980-an. Tetamu kita yang kedua pula adalah Puan Johara Ayub. Beliau adalah Dekan Pusat Seni Pentas Tradisional Aswara. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga jemput saya pada hari ini. Okey, ya, seperti kita sedia maklum tadi, Cik Kem merupakan memang agak signifikan dalam dunia pentas di Malaysia dan juga seorang tenaga pengajar di Aswara. Saya nak minta Cik Kem memperkenalkan agak lebih mendalam sedikit mengenai latar belakang Cik Kem dalam sama ada dalam bidang akademik ataupun dalam industri. Silakan Cik Kem. Okey. Saya bermula dalam bidang seni ini bermula secara sambilan. Selepas saya tamat pengajian di Universiti Melaya, kemudian saya terlibat secara langsung sebagai freelancer, sebagai pelakon dan juga pengurus produksi, assistant director dalam penerbitan drama TV Malaysia. Tetapi di universiti saya aktif sebagai pemain teater. Kemudian saya terlibat dalam beberapa tahun di dalam industri sebelum sebelum saya berkhidmat dengan Panggung Negara. Pada masa itu Panggung Negara tahun 1996 saya mula berkhidmat sebagai penolong pengarah. Tapi hari ini Panggung Negara namanya Istana Budaya lah. Jadi pada tahun 96 tu saya banyak terlibat dalam penerbitan produksi-produksi teater dan juga produksi-produksi tari, seni persembahan anjuran Istana Budaya. Daripada tahun 1996 hingga 2001. Jadi beberapa pentas di Istana Budaya, pembukaan Istana Budaya itu sendiri saya terlibat sama. Kemudian pada tahun 2001 saya berpindah ke Akademi Seni Kebangsaan atau Aswara hari ini. Dan di Aswara itu saya mula mencari ruang-ruang baru lah untuk diri saya sendiri dan juga kerjaya saya di Aswara itu sendiri. Saya mula meneroka bidang pendidikan sebagai pensyarah
Dan juga saya pada masa sama saya terlibat dalam pementasan anjuran pelajar Aswara sendirilah. Jadi daripada tahun 2001 hingga tahun 2020 ini banyak sekali pengalaman yang saya kutip. Saya belajar di Aswara sebagai kaki tangan yang belajar di Aswara mengutip ilmu. Sebab di Aswara itu istimewa sebab ramai tokoh dan juga adik guru yang ada di Aswara. Jadi kena manfaatkan kehadiran mereka, maka saya manfaatkanlah kehadiran mereka dan saya menuntut ilmu sekali lah. Termasuklah saya belajar mayung di Aswara itu sendiri. Kemudian pada tahun 2000 saya diundang oleh Pak Ngah untuk terlibat sebagai penulis lirik residen untuk Pak Ngah lah, bersama dengan Hairul Anwar Harun dan juga Siso. Jadi saya menulis beberapa lirik untuk beberapa penyanyi yang masa itu irama Malaysia agak high profile, di mana Siti Nurhaliza, Nurhaliza Idris, yang semua orang nak menyanyi lagu irama Malaysia. Jadi salah satu beberapa lagu itu saya yang tulis lah. Dan 2007 saya terlibat, dipanggil oleh Pesona Pictures untuk terlibat dalam filem Merdeka 1957 Hati Malaya sebagai Tunku Abdul Rahman. Lepas itu sejarah ajalah sampai hari ini. Okey, Cik Kem. Pandemik COVID-19 yang melanda, kita pergi ke Cik Kem dulu, lepas ni saya akan beralih kepada Puan Johara. Okay. Pandemik COVID-19 yang melanda negara, melanda dunia lah, amnya dan khususnya negara, telah merubah landscape seni budaya negara. Di mana kita tidak boleh lagi untuk membuat persembahan-persembahan secara terbuka. Sekarang ni kalau dulu kita buat persembahan dengan penonton, sekarang ni kita dah tak boleh. Kita ada SOP yang menghadkan penonton dan juga kena ada penjarakan sosial dan sebagainya lah. Dan pada 18 Mac merupakan tarikh orang kata apa, sejarah lah dalam negara apabila negara telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan, di mana semua yang penggiat-penggiat seni ni memang tidak boleh kata apa, tidak boleh melakukan apa-apa aktiviti lah, semua kena akulah dengan perintah yang disyaratkan oleh kerajaan. Bagaimana landscape itu telah berubah. Maksudnya kebanyakan yang ada yang kreatif yang menggunakan medium baru, iaitu medium digital, iaitu medium internet ini sebagai platform untuk mereka mementaskan menghasilkan karya. Apakah pandangan Cik Kem, saya panggil Cik Kem lah lebih mudah. Apakah pandangan Cik Kem mengenai medium baru ini? Dan medium baru hari ini, kita balik kepada pandemik itu sendiri, pandemik yang melanda dunia lah, ya. Saya kira ini adalah satu bukan tamparan, ini adalah satu wake up call untuk kita, bahawa mungkin kita terlalu terbiasa, selesa dengan suasana yang tradisional, suasana yang kita anggap ini adalah cara kita berseni, ya. Tetapi apabila datang pandemik ini, apabila semuanya berhenti, dari segi ekonomi, politik aja bergerak mungkin, kegiatan seni, budaya itu terhenti, tidak boleh berkumpul. Jadi hal itu macam seperti kita tertegun dengan suasana itu sehingga kita tidak ada satu cetusan baru. Kita rasa semuanya tersekat, dihalang. Macam mana nak cari makan? Kita boleh tengok di media sosial, seniman, artis sendiri yang merungut tentang nasib mereka masing-masing, melontarkan nasib hidup masing-masing. Tetapi secara perlahan pandemik ini mengajar kita untuk mencari benda yang baru, perkara yang baru. Apabila kita melihat bahawa dunia digital itu adalah satu alternatif. Sebenarnya bukan satu alternatif yang baru, tapi benda itu sudah berjalan lama. Cuma kita yang orang seni ni yang terlalu terikat dengan cara tradisional, maka kita merasakan bahawa digital itu adalah satu platform yang baru. Sebenarnya sudah lama berlaku. Tambah kita sekarang dalam era revolusi industri 4.0 yang memang menuntut kita supaya relevan dengan perkembangan baru ini. Tetapi mungkin para penggiat budayawan tanah air sendirilah khususnya merasakan bahawa ini bukan cara kita berseni.
Jadi kita tidak bertemu punca ataupun kaedah yang sesuai lagi untuk menangani cara untuk berseni melalui medium yang baru ini. Which saya rasa anak muda sudah lama berada di aliran yang baru ini. Itu pandangan saya. Kalau Syah bertanya saya pandangan kita sebagai orang seni, kita berseni atas asas yang sama. Kreativiti itu bergerak daripada fikiran dan mengalir daripada instrumen yang kita ada, badan kita ke apa-apa saja. Itu asas kekuatan kita berseni. Medium itu adalah platform. Kalau kita buat teater, kita buatlah di pentas. Kalau kita berlakon di TV, kita buatlah di layar TV atau filem. Kalau kita buat di media sosial, mana itu platform media sosial. Itu adalah platform, tetapi asasnya adalah sama. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih Cik Kem. Okey, Cik Kem melihat dari sudut platform itu sebenarnya sudah lama, tetapi di Malaysia ini agak lambat sikitlah benda tu sampai bila orang kata apa, bila dah PKP baru kita sedar bahawa platform itu boleh merupakan salah satulah medium. Bagaimana pandangan Cik Kem mengenai penjanaan ekonomi? Maksudnya dari sudut menggunakan medium digital ini sebagai salah satu kaedah untuk penggiat seni menjana ekonomi melalui persembahan, sama ada persembahan teater, muzik ataupun tari, tetapi tidak menggunakan medium biasa. Adakah medium ini boleh menjana ekonomi ataupun sebaliknya? Kita balik kepada suasana sewaktu penerbitan album secara hard copy, physical album tidak ada lagi. Semuanya di atas talian melalui Spotify, Juke, semuanya adalah perkara baru bagaimana orang menjual lagu-lagu baru itu di atas talian. Itu adalah satu kejutan di mana kita rasa macam, hey, semua orang nak ada hard copy album kan. Tapi itu benda baru sehingga industri muzik Malaysia rasa macam tak ada album, kita tidak ada produk sebab masing-masing tak jumpa bahawa formula atas talian itu bukannya satu kaedah baru untuk berkarya. Mereka merasakan fizikal album itu sangat perlu dalam perkembangan industri. Balik kepada seni persembahan, kita balik pada seni persembahan ini. Memang teater kita memerlukan, namanya teater itu perlukan audience. Sebab ia live performance kan, ada pentas, ada audience, itu namanya teater. Tetapi hari ini saya rasa pada hari ini kita boleh buat teater, tapi kita kena limitkan jumlah audience. Pun kalau kita lihat persembahan teater di pentas-pentas yang besar, kalau 2,000 seat, itu impian kita untuk buat pementasan 2,000 penonton, tetapi selalunya tak tercapai pun 2,000 penonton. 500 orang penonton pun mungkin itu alhamdulillah, kan? Jadi saya rasa mungkin kita balik kepada sebenarnya siapa komuniti budaya kita, orang penggemar yang mahu menonton, yang mahu datang ke pementasan itu. Kalau mereka benar-benar peminat teater, peminat seni persembahan, mereka akan datang. Mereka akan bayar. Contohnya macam kalau saya tengok itu ada sekali macam Revolution Stage misalnya. Mereka ada membuat secara maya lah, maksudnya persembahan secara maya, dan mereka mendapat orang kata apa, mendapat pulangan yang agak tinggi kerana ramai yang melanggan untuk menonton. Budi bahasa budaya kita, Budi Seni, Budi Seni. Kita bersama dengan Puan Johara lah bagi menceritakan sedikit latar belakang dan juga pelibatan Puan sepanjang terlibat dalam industri dan juga sebagai seorang academician. Silakan Mak. Okey, secara ringkasnya saya selepas habis JSPM tahun 88 tu saya dah terlibat dalam seni lakon, seni tari. Saya bekerja di Kompleks Budaya Negara waktu tu sebagai artis budaya, dan waktu tu juga saya aktif berlakon drama TV.
Dan sehinggalah saya bekerja di Kompleks Budaya Negara tu selama 5 tahun. Lepas tu bila ASK ataupun Akademi Seni Kebudayaan buka, saya pelajar pertama waktu tu di Akademi Seni Kebangsaan tahun 1994 sehinggalah tamat 1998 mengambil diploma dalam teater. Dalam waktu yang sama selepas habis je saya grad, mendapat diploma di Akademi Seni Kebangsaan waktu tu, saya terus dilamar oleh Cik Rosminah Tahir menjadi tutor. Menjadi tutor di ASK. Tutor teater dan juga tradisional. Dan waktu yang sama juga, dan saya menjadi tutor tu agak lama sehingga tahun 2015 kalau tak silap. Kemudian perlahan-lahan diangkat menjadi pensyarah sambilan, daripada pensyarah sambilan menjadi pensyarah tetap hinggalah sekarang. Jadi proses pendidikan saya pula selepas ambil diploma tu, saya agak lama berehat, fokus bekerja waktu tu. Mungkin seronok bekerja, seronok orang kata aktif dalam bidang lakonan tahun 90-an. Jadi saya lambat menyambung ke peringkat ijazah. Jadi saya meneruskan pengajian saya peringkat ijazah pula pada tahun 2007 di Universiti Melaya, ambil seni persembahan. Dan kemudian 2012 saya menyambung ke peringkat ijazah pula di Universiti Melaya juga, bahagian pendidikan. Dan selepas itu saya teruskan kerjaya saya sebagai pensyarah di Aswara sehingga sekarang. Okey. Kak Ara juga merupakan kelahiran daripada Kompleks Budaya Negara. Betul. Saya tengok Kompleks Budaya Negara ni antara yang berjaya lah melahirkan nama-nama besar jugalah dalam industri kan. Okey, Kak Ara merupakan orang kata apa, seniman lah, boleh dikatakan seniman jugalah, banyak terlibat dalam program-program teater, tari juga kan? Betul. Tari, okey. Okey, Kak Ara, kita melihat bahawa kemajuan ataupun teknologi ada orang kata apa, ada positif dan negatifnya lah, ada sisi pro dan kontranya. Kalau zaman dulu, kalau kita tengok, kalau zaman kita masih lagi tidak ada telefon bimbit, misalnya kita masih di kampung-kampung lah, misalnya kita tengok dari segi keakraban ataupun dari segi pengamalan yang murni tu agak tinggi. Maknanya kunjung-mengunjung, menghormati di antara generasi muda dan generasi orang tua lah misalnya. Tapi sekarang kebelakangan ini kita tengok bahawa di media-media masa banyak isu-isu yang membangkitkan mengenai pergaduhan, misalnya di jalan raya, misalnya kata apa, berlanggar sikit terus pukul, belasah apa semua. Bagaimana Puan Johara melihat pengamalan yang murni di negara ini pada masa kini? Okey, kalau saya boleh menyentuh sikit pasal nilai-nilai murni kita sebagai orang Melayu, budaya Melayu ni, kita lebih daripada kecil, didikan daripada kecil. Contoh apa yang masa kita sebut, saya sendirilah daripada kecil. Bila masa kecil tu ibu bapa kita cakap, kena orang datang rumah, kena raikan, betul? Kena jumpa, kena salam, cium tangan. Kalau jumpa orang tua, kena hormat, bercakap, beradab, jaga akhlak, jaga budi bahasa, sopan santun. Semua itu adalah menggambarkan yang ciri-ciri tentang sikap yang perlu ada pada orang-orang Melayu yang telah diterapkan oleh ibu bapa kita kan, untuk anak-anak mereka pada zaman dululah. Dan kita, macam saya membesar, kita berpegang kepada apa yang mak kita wariskan. Jadi kita bawa benda tu. Maksudnya kalau ada dekat kampung ada kenduri kendara, kita kena bergotong royong, kita kena sama-sama turun padang, kena meraihkan jiran, meraihkan tamu, hormat, semua benda-benda tu diajar. Jadi bila tengok pada generasi sekarang, waktu tu kita tak ada, orang kata tak ada
telefon, tak ada gadget Jadi kita memang belajar secara terus langsung dengan ibu bapa kita. Yang ada pun kalau hiburan adalah TV waktu tu, radio. Jadi dekat situlah kita belajar macam nilai-nilai murni yang diterapkan di televisyen, di radio. Kita dapat daripada situ. And selepas tu, selepas kita belajar secara tak langsung dekat, saya kata dekat TV dengan ibu bapa kita, dan kita membawa nilai-nilai itu sehingga besar, itu yang kita amalkan. Tapi sekarang, anak-anak sekarang ni, semenjak ada gadget ni, itulah orang kata menjadi diorang punya kawan. Diorang punya apa? Rujukan. Rujukan. Bukan lagi ibu bapa. Anak-anak sekarang kecil je memang dah kenal dengan gadget, telefon pintar. Jadi dekat situ dia melihat bermacam-macam, ada videonya, ada audionya, ada boleh tengok YouTube, boleh akses macam-macam kan, internet boleh dapat macam-macam. Jadi saya boleh katakan kat situ rujukan budak-budak zaman sekarang ni adalah gadget. Mereka belajar bukan lagi daripada ibu bapa, tak ada. Jadi apa yang beza yang saya cakap masa saya kecil itu adalah bila kita jumpa ibu bapa kita ajar masa kecil, jumpa jiran, ada kenduri-kenduri pergi bersama-sama bergotong royong. Semenjak ada gadget ni tak peduli dah. Kan, maksudnya orang datang kat rumah, ibu bapa kita pesan, mesti salam, keluar salam, bersama-sama raikan jiran. Tak ada semenjak ada gadget duduk dalam bilik. Jadi dekat situ dah nampak macam budak sekarang dan kita dulu. Bila dekat rumah tu dunia diorang adalah gadget, nilai-nilai murni terapkan tu dah apa yang diorang nampak, apa yang diorang dengar, apa yang diorang lihat, dan apa yang ditulis dalam gadget tu, itu yang diorang ikut. Jadi menjawab kepada Cik Syah cakap tadi, kalau jadi tak heranlah kalau misalnya kata dalam kita nampak adanya kalau kena langgar lari tu buat tak tahu, tak ada lagi nilai nak bantu, dah tak ada rasa tanggungjawab, dah tak ada rasa sikap prihatin apa semua. Saya rasa itu adalah macam sedikit pengaruh daripada media sosial, daripada perkara yang membawa kepada pengaruh negatif lah. Saya suka bercakap pasal nilai sebab kita ada anak, kan? Kita ada anak. Jadi kita boleh nampak macam anak sekarang dan cara didikan kita dulu. Nak terap balik dekat anak tu maksudnya macam dah susah sebab pengaruh gadget ni tak boleh nak diketepikan dah. Dia orang membesar memang dah nampak benda tu, tak boleh nak elak. Itulah saya nampak yang paling besar dia punya kesan secara tak langsung. Dia orang dengar tu lagi cepat, visual tu lagi cepat kan. Dia orang tengok dekat video apa yang dia nampak, benda yang tak baik, pengaruh barat, pengaruh dialog-dialog lucah ke, itu semualah sikap-sikap yang ganas, bahasa-bahasa yang bukan tak lagi lemah lembut, semua tak ada. Maksudnya media sosial ni mempunyai pengaruh yang besar jugalah ke atas didikan anak-anak. So, kalau macam dulu Puan Johara, kalau kita maksudnya kalau kita saya lebih suka kita mengimbau kembali di kampung sebab kita membesar di kampung dengan suasana kampung, dengan semangat kejiranan yang tinggi. Dan kalau dulu kita nak berjumpa kawan-kawan, maksudnya macam mana kita berjanji pun kita tak tahu. Kita berjanji, maksudnya kita berjanji hari ini, besok kita berjumpa. Tetapi sekarang ni dah ada kemudahan pun kadang-kadang susah juga untuk nak berjumpa tu kan. Okey Kak Ara, tadi kita bercakap soal pengaruh media sosial ni kan, dalam pembentukan asasiah ataupun jati diri kanak-kanak. Sehingga banyak isu-isu tadilah macam kita kata pergaduhan apa semua. Bagaimana pula pandangan Kak Ara, macam mana kita nak mengembalikan, maksudnya kita nak mengembalikan nilai murni itu di kalangan generasi masa kini? Apakah kaedah yang terbaik pada pandangan Kak Ara lah? Okey, saya melihat pada orang yang dekat di sekeliling saya lah. Pertama, anak-anak tadi, keluarga kita, dan seterusnya bila saya di Aswara, kita ada pelajar. Pelajar tu semua generasi muda kan. Jadi nak terap dekat diorang pada zaman sekarang,
kena cara mengikut cara sekarang pada saya. Tak boleh lagi macam saya cerita tadi. Sebabnya benda dah jadi berbeza, dunia dah berbeza. Dulu macam saya kata, mak kita didik dengan cara mereka sebab tak ada gadget-gadget ni semua kan. Semuanya terbatas. Diorang boleh kontrol kita ikut cara diorang. Tapi pada saya sekarang, kita tak boleh nak ajak anak kita ataupun pelajar-pelajar generasi muda sekarang dengan cara dulu. Memang taklah saya rasa kan, sebab diorang akan orang kata memberontak pun ia juga. Kenapa kawan ada telefon, kenapa saya tak ada kan? Kawan dapat gadget yang iPhone contohnya kan, dapat gadget mahal, saya tak ada. Jadi nak juga kawan tahu tentang macam-macam dalam, tak ketinggalan dengan info macam-macam dalam gadget tu. Anak kita tak. Jadi nak diterapkan yang saya kata ikut cara sekarang ni masih boleh bagi telefon. Itu adalah kemudahan, orang kata keperluan, dah jadi keperluan pada mereka. Keperluan satu untuk kemudahan. Kalau kat sekolah kita nak telefon ke kan, anak nak telefon ibu kalau ada emergency, macam-macam lah yang positif lah. Dan cara saya rasa nak terap tu, mungkin kita boleh bagi telefon, tapi kita kena kontrol dari segi masa diorang akses internet. Diorang boleh guna phone tu, mungkin anak-anak kita boleh guna sampai pukul 10 je. Selebihnya kita ikut buat jadual dengan diorang. Mungkin ada benda yang kita tak bagi dia bagi dia tengok kan, macam-macam yang perkara yang tak baik dalam tu. So untuk macam pelajar-pelajar Aswara generasi muda, macam mana kita nak kontrol pelajar-pelajar tu, sebab setiap orang ada gadget dekat tangan diorang. Diorang orang kata kat fingertips je kan, kat hujung jari je, apa je semua info dapat. Jadi apa yang kalau di Aswara saya boleh katakan yang kita terapkan adalah dari sudut khusus-khusus tradisional yang kita bagi. Ada khusus-khusus tentang kita tak adalah khusus macam sekolah rendah, adab dan sopan apa semua tu kan, tak ada. Tapi kita tetap terapkan kepada mereka nilai-nilai murni dari sudut berjumpa dengan guru, hormat guru. Tambah lagi dekat Putra di Aswara kita ada adik guru yang memang terkenal dengan, orang kata, dengan cara orang lama, cara pakar-pakar lama, tokoh-tokoh lama yang mengamalkan sistem diorang kan. Jadi kita ada rujukan kat situ. Itu dari segi, saya rasa yang macam saya cakapkan tadi, untuk pelajar-pelajar ni mereka dah besar, mereka boleh fikir. Jadi benda yang kita selalu terapkan nasihat lah kot. Nasihat bagi mereka boleh fikir sendiri apa yang baik, apa yang tak baik. Tapi untuk sekat diorang daripada menggunakan gadget tu, saya rasa tak boleh saya rasa. Gagal lah. Okey, Puan Johara melihat dari sudut maksudnya dari sudut pelajar lah, maksudnya didikan melalui pelajar di Aswara. Cuma dari segi, maksudnya dari segi Malaysia, amnya lah, dari segi lebih besar Malaysia, maksudnya kepada rakyat Malaysia ni, bagaimana caranya? Maksudnya mungkin kita dulu kita ada istilah dalam kata apa, melentur buluh dari rebung. Maksudnya melalui budak-budak kanak-kanak sekolah ini kita pergi ke sekolah-sekolah memberi, orang kata apa, memberi ceramah dan sebagainya. Adakah medium kita boleh menggunakan sekarang ni medium media sosial ataupun medium internet ni sebagai salah satu kaedah untuk kita menerapkan kembali ini kepada kanak-kanak, mungkin dari segi app yang boleh mendidik kanak-kanak ke arah ini? Pandangan kanak. Berbalik pada apa yang saya cakap tadi, mereka generasi sekarang ni memang perlukan gadget. Mereka perlu mendapat didikan mengikut cara sekarang. Jadi apa yang pengajaran ataupun didikan yang perlu kita buat adalah mengikut apa yang mereka suka. Kita tengok apa yang generasi baru ni suka sekarang ni adalah, kalau diorang betul-betul memang dekat gadget tu. Jadi macam Cik Syah saya cakap tadi, saya setuju.
didikan secara tak langsung adalah menerusi orang kata animasi, benda yang lebih menyeronokkan mereka untuk tengok. Dekat situ kita selitkan unsur-unsur pengajaran kan, bukan dalam macam sekolah diorang dulu, tak ada. Maksudnya kita perbanyakkan lagi maksudnya cerita kanak-kanak macam Upin tu kita perbesarkan lagi ya. Menerusi kalau yang peringkat-peringkat remaja, menerusi animasi lah, animasi cerita-cerita yang diorang tak suka nak tengok yang melirik-lirik. Nilai-nilai pengajaran yang lambat. Diorang cepat. Budak-budak sekarang ni memang cepat kan. Diorang tengok, diorang nak tahu. Jam tu juga dia punya ni. Jadi benda yang kita sogokkan dekat diorang adalah benda yang diorang suka adalah teknologi sekarang lah, teknologi digital sekarang. Dalam apa bentuk sekalipun, cara didikan tu adalah kena cepat, ringkas, mudah diorang faham dan menyeronokkan. Itu lebih masuk saya rasa dalam diri diorang. Betul. Maksudnya penting didikan ini bermula sejak daripada kanak-kanak lagi lah. Kalau dah besar nanti memang susah lah bila pengaruh lebih besar, mungkin pengaruh ke sekolah pun saya rasa main peranan di tadika. Kan di tadika ada unsur-unsur. Di tadika mungkin boleh kita kontrol lagi sebab budak kecil. Dekat situ kita dah terapkan nilai-nilai murni. Sebab macam anak saya balik je buat kerja sekolah, siap tanya saya, dalam cerita ni apa nilai murni yang terselit? Maksudnya kat sekolah tu memang cikgu tu ajar budak secara tak langsung menerusi lagu ke. Kan lagu kan membuatkan budak-budak ni happy kan. Lagu-lagu yang mereka sampaikan, okey, dalam ayat ni, baris ni, apa yang nilai-nilai murni yang cikgu cuba sampaikan. Jadi mereka dah seronok dengan lagu, mereka dah seronok main orang kata game contohnya kan, budak-budak di kecil-kecil, mereka dah seronok buat bentuk hiburan tapi dalam tu ada nilai murninya. Sambil itu dah saya cakap tadi, secara tak langsung itu peringkat-peringkat sekolah-sekolah rendah lah. Budi bahasa budaya kita, budi et seni, budi et seni. Tadi kita membicarakan soal, maksudnya soal mengenai penggunaan medium baru, medium digital dalam pemasaran aktiviti seni. Namun maksudnya digital, platform digital ni ada juga pro dan kontranya. Kalau kita tengok siaran-siaran di YouTube, bagaimana istilah netizen lah lebih senang. Ada juga netizen-netizen yang menggunakan kata-kata bahasa-bahasa kesat dalam dalam saluran media digital ni. Apa pandangan Cik Kem mengenai penggunaan bahasa yang tidak elok di media sosial? Masalah media sosial bagi saya adalah tiada tapisan, kerana dia lebih bersifat individual. Tapi kalau kita balik kepada asas berbahasa itu sendirilah, kalau kita balik kepada tokoh-tokoh akademi, pandangan profesor dalam bahasa itu sendiri, misalnya saya suka rujuk kepada Profesor Asma Haji Omar sendiri, katakan kalau dalam bahasa itu ada beliau menyatakan dua strategi tentang kesopanan dalam bahasa. Satu adalah kesopanan asas dan satu lagi adalah kesopanan berkendala apabila kita berbahasa. Kalau yang asas ni lebih kepada bagaimana kita dibesarkan, hubungan kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan adik-beradik, itu adalah asas di mana interaksi asas itu sudah kita dilentur dalam keluarga itu, dalam keluarga kita sendiri. Itu proses sosialisasi kita sendirilah. Tapi yang berkendala ini adalah hasrat, matlamat, tujuan kita berbahasa itu mempunyai strategi kesopanannya sendirilah. Jadi dalam strategi kesopanan ni, Asma Haji Omar berkata, perkara yang menarik bagi saya adalah langkah yang ketiga, iaitu air muka, konsep air muka dalam orang Melayu itu sendiri. Bagaimana kita menggunakan bahasa itu untuk kita menjaga air muka. Menjaga air muka kita, menjaga air muka orang yang kita perkatakan.
itu saya rasa mungkin anak muda hari ini pun lupa tentang konsep air muka. Kita kan selalu, kalau kita orang-orang tradisional, kau kena jaga air muka keluarga kita. Air muka aku kat mana kau letak, kan? Itu adalah konsep air muka, itu penting dalam berbahasa. Apabila kita berkata sesuatu, kita perlu ada dengan tanggungjawab. Sama ada kita melontarkan sesuatu itu, kita sedar atau tidak. Saya rasa netizen yang mengeluarkan kata-kata sesat itu hanya satu aja maksud dia, untuk provokatif punya idea. Itu tidak ada tanggungjawab. Itu tidak menjaga air muka, ia hanya untuk melontarkan apa yang dia fikirkan saja. Tapi kalau Profesor Leach dalam bahasa itu sendiri kata ada satu perkara yang dia kata, kurangkan mencaci, banyakkan memuji apabila kita berbahasa. Itulah strategi. Pujian itu akan memotivasikan perkara-perkara yang baik, positif dalam hidup kita. Apa sajalah. Apabila kita nak melihat suatu persembahan ataupun kita menonton sebuah video, kita memberi kata yang positif, membangunkan orang untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik. Bukannya kita mencaci. Mencaci ini secara motivasi ini akan merendahkan kita, semangat kita, hasrat kita untuk lebih ke depan. Jadi apabila kita berkata dalam berbahasa itu, hal-hal yang positif tu harus ke depan dahulu. Tetapi di platform media sosial ini, itulah berbalik kepada Puan Johara kata, didikan itu, asas kesopanan asas itu mungkin tidak bermula dalam keluarga. Jadi sangat individual. Apabila kita bercakap itu, kita lupa tentang tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai seorang anak, tanggungjawab kita sebagai seorang individu. Apabila kita bercakap tentang kita seorang individu ini, kita balik pada di mana kita berada. Kita berada di negara mana, kita berada dalam keluarga yang mana, kita berada dalam bangsa yang mana, keturunan yang mana. Itu individu, itu balik pada kita, itu tanggungjawab kita. Bila kita berbahasa, kita mewarisi apa? Kita mewarisi sifat ketimuran, kita mewarisi agama kita. Itu tanggungjawab kita. So apabila netizen yang tidak menyedari tanggungjawab itu yang tersasar. Itu sikap itu sikap yang mengambil mudah untuk menulis di keyboard tu, saya rasa itu individu yang tidak bertanggungjawab lah. Ya, itu bagi saya harus balik kepada asas kita bahasa itu sendirilah. Okey, saya tertarik dengan Cik Kim menyatakan tadi bahawa dia ada dua perkara sebenarnya. Satu macam dia mengeji. Maksudnya dia menulis itu dalam bentuk kejian. Dan yang keduanya adalah kritikan. Kejian dan kritikan itu adalah sesuatu yang berbeza. Maksudnya kalau kritikan itu mungkin boleh menambah baik lagi karya mungkin dalam kalau kita gunakan platform media sosial, dalam media sosial lah maksudnya. Apa yang dilahirkan itu adalah kritikan untuk menambah baik, bukannya kejian untuk menjatuhkan. Okey, kita melihat bahawa sekarang ini kita agak kekurangan dari segi kritikan. Maksudnya kalau zaman dulu mungkin kita ada ruang dalam surat khabar mengkritik naskah-naskah yang dihasilkan, menjadikan naskah itu lebih baik. Tetapi sekarang bila kita mengkritik, misalnya mungkin dia akan berubah menjadi, suasana itu akan berubah, kritikan itu akan memberi impak yang sangat tidak baik kepada penghasil karya itu. Apa pandangan Cik Kim? Maksudnya kita sekarang ni, bagi pandangan saya lah, kita memerlukan kritikan untuk menambah baik benda tu. Tapi sekarang ni agak kurang benda tu. Apa pandangan Cik Kim? Senario dalam perbincangan untuk karya-karya seni khususnya, karya seni ataupun seni budaya itu sendiri sudah mulai suram. Kalau di tahun 80-an, 90-an, zaman yang dahulu, kita lihat ada kolumnis yang membincangkan, misalnya di zaman 70-an, 80-an, Christian Jeep akan mengulas
Sama ada teater, menonton teater itu baik atau buruk, dia akan mengulas. So benda itu akan memberi ilmu baru kepada orang yang membaca kan. Tapi hari ini mungkin juga faktor ekonomi, media yang menangani stesen TV ataupun surat khabar itu, mereka lebih memikirkan apakah yang boleh menjual. Menjual produk mereka lah. Kalau stesen TV mungkin program-program yang bersifat perbincangan isu-isu yang tentang penambahbaikan dalam kritik sosial ke apa itu tidak disukai oleh audiens. Rating mungkin tak naik. Jadi benda itu tak bagus untuk mereka walaupun ia bagus untuk masyarakat. Jadi untuk industri atau masyarakat. Tapi benda itu tidak disokong oleh media. Sama juga bila kita lihat program-program televisyen macam Puan Zahra cakap, masa kita kecil dulu di tahun 80-an 70-an dulu ada program khusus untuk kesedaran sivik, adab sopan, drama-drama TV ataupun program TV tetap menerapkan nilai-nilai murni. Tetapi hari ini tidak. Kalau kita lihat dalam produksi drama TV, suka hati saja anak menjerit dekat ibu bapa. Itu sebenarnya reflection kepada budaya hari ini. Walaupun mungkin tidak berlaku di luar, tetapi secara perlahan ia sedang mendidik generasi untuk react atau respon kepada apa yang mereka menonton di TV. Sebenarnya itu tanggungjawab media. Sebab hari ini media menjadi peranan yang penting. Kalau kita lihat kepada perkembangan budaya sebenarnya, ini yang masuk kepada tamadun yang ketiga, tamadun komunikasi, tamadun media yang menguasai kehidupan kita. Tamadun sastra sudah habis. So, tamadun media ini sangat memainkan peranan penting dalam pembangunan generasi. Kita sudah di generasi yang lain, generasi 2000 ke atas ini, generasi gadget. Mereka sudah berinteraksi dengan informasi-informasi yang macam-macam daripada dunia itu di media. Jadi media sangat berperanan penting. Tapi kalau selagi media hanya mementingkan tanggungjawab ekonominya sahaja dan mengurangkan tanggungjawab sosial, tanggungjawab membangunkan generasi ini ke arah yang lebih baik, saya rasa kita akan berkonflik dengan suasana macam inilah. Okey, Cik Kem. Tadi kita membicarakan soal banyak kita melihat lebih kepada sisi negatif. Maksudnya sisi negatif dalam platform media digital ni. Okey, kalau kita tengok balik pada tahun 2018, Asrul Awani melaporkan bahawa Malaysia menduduki tempat ke-9 dunia dalam keaktifan di media sosial dengan bilangan pengguna internet sebanyak 25 juta orang. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 24 juta rakyat Malaysia aktif dalam penggunaan media sosial. Maksudnya dari segi penggunaan Facebook, Instagram dan sebagainya. Adakah perkara ini kita tengok dari sudut positifnya? Bagaimana Cik Kem melihat dari sudut positif media sosial ini kepada masyarakat masa kini? Positifnya kerana menampakkan bahawa orang Malaysia ini sudah attached to teknologi. Sudah sangat relevan dengan teknologi. Mungkin generasi lama yang tertinggal. Generasi baru mungkin sudah sangat terikat dengan teknologi. Memang mereka apa saja akan berbuat pergi pada teknologi. Macam kita lah, apa saja tak faham maksud, Google. Generasi hari ini macam gitu juga. Kalau pelajar di Aswara itu, kalau dia mencari bahan, memang akan pergi kepada internet mencari bahan. Pembelajaran menjadi sangat mudah. Pembelajaran jadi sangat mudah, pengajaran menjadi sangat mudah pada hari ini. Pada zaman pandemik itu memang online berjalan. Bayangkan kita pandemik tanpa dunia teknologi secanggih hari ini. Bayangkan guru-guru memang akan duduk di rumah. Pelajar akan duduk di rumah. Dan bagaimana pembelajaran? Surat menyurat? Menggunakan postman tak akan berlaku. Jadi dulu ingatlah gaya post kan, hantar nota ke rumah. Tapi tak berlaku secara berkesan. Tapi kerana adanya online sistem ini yang baik, maka pembelajaran bersemuka itu tetap berjalan walaupun pandemik berlaku. Tapi balik kepada soalan Syah tentang tiadanya kritikan, rancangan bersifat kritikan, kolom yang bersifat kritikan di media pada hari ini. Sebenarnya ada. Di Facebook, di YouTube, banyak channel-channel yang membincangkan tentang karya novel, filem, kritikan yang baik.
yang boleh dijadikan rujukan kepada kita. Teori-teori baru banyak dibincangkan di YouTube. Tetapi tengoklah kalau kita generasi berminat kepada hal yang mana? Hal yang sensasi, gosip, hiburan mungkin. Semua yang itu mungkin mencatat kepada jumlah viewers yang tinggi berjuta-juta. Tetapi kepada channel-channel yang bersifat perbincangan, channel teori ataupun konsep-konsep akademik yang ilmiah ini, mungkin viewersnya sangat rendah. Ia tidak popular. Tapi ada di YouTube. Di YouTube itu seperti satu perpustakaan yang terbesar di dunia ini. Banyak sangat manfaat. Saya pun kalau bekerja mencari bahan, saya menonton di YouTube. Kalau kita nak mencari formula baru, idea baru untuk tujuan pengarahan, tujuan mencari konsep untuk persembahan, merujuk pada YouTube. Mungkin di Malaysia agak baharu, kerana kita melihat teater di pentas itu, tak pernah tengok. Tetapi di dunia luar sana sudah berlaku lama. Dan ada di YouTube. Mungkin kita tengok, ini adalah benda baru, I want something new, out of the box. Let's say lah, katakan. Tetapi sebenarnya, dia yang tak tengok. Tapi di YouTube, orang dah tengok. Bila kita pergi ke YouTube, kita rasa kita tertinggal. Kalau kita tengok menonton dalam rancangan, let's say, American Got Talent atau British Got Talent, persembahan yang menggunakan scenografi yang memukau itu, sudah lama. Konsep bayang, siluet itu sangat memukau kan. Tapi hari ini kita masih mencari macam mana nak buat benda tu. Tapi dia orang sudah masuk pertandingan tu benda tu. Hologram. Hologram semua. Kita yang tertinggal sebab kita mencari hal yang sensasi, hal yang popular, tapi kita tidak manfaatkan ilmu yang banyak dalam media sosial. Banyak sangat yang kita harus manfaatkan. Jadi kita harus balik kepada didikan anak-anak kita, generasi kita, supaya manfaatkan kemunculan teknologi baru ini untuk tujuan hidup. Sebab itu akan membangunkan ilmu hidup kita. Ilmu hidup, pengalaman, pemandangan, penonton yang luas ini akan membantu kita kepada mendepani masa depan yang lebih besar, saya rasa. Itu soal media sosial lah bagi saya. Tambah kalau kita hari ini balik kepada asas berkesenian itu sendirilah. Memang kita ada jumpa karya-karya yang negatif, yang tak ada mutu, tak ada kualiti. Itu memang kita kata itu adalah picisan yang ada. Tapi banyak lagi karya yang bagus yang boleh kita lihat. Jadi kita tak boleh selalu berdiskusi tentang media sosial selalu negatif kerana kita melihat apa yang terjadi pada generasi kita. Sebab generasi kita mungkin suka melihat kepada hal yang sensasi, hal-hal yang bersifat low order thinking lah, maknanya pemikiran yang rendah, yang viral, yang sensasi, benda-benda itu yang tak membangunkan minda mereka. Tetapi yang high order punya banyak ada di YouTube. Banyak idea baru, pencetusan pengkaryaan yang baru, perbincangan teori baru, ada diskusi apa saja bidang ada di YouTube, di Facebook, ada secara bertulis ataupun secara visual. Ada. Cuma kita harus terapkan kesedaran kepada orang Malaysia, kepada pelajar-pelajar kita, pada anak-anak yang muda-muda ini, pergi kepada benda yang bagus untuk kebaikan diri kita. Ya, maksudnya kita kena ada sedikit kelainan. Maksudnya macam masa PKP itu ada seorang wanita India, berbangsa India yang melonjak nama dia kerana dia menggunakan medium ini sebagai untuk aktiviti memasak, belajar memasak. Masakan Melayu yang sebab pandangan saya, mungkin kalau tengok daripada segi kontennya, kualiti videonya tidaklah bagus. Tidaklah bagus secara personalnya. Personally saya kata tidaklah bagus. Tapi sensasinya di mana? Kerana ada yang memviralkan video itu. Mungkin terkena pada masa yang tepat, pada bulan puasa, orang suka memasak, mencari resepi, maka viral. So jadi popular, tapi adakah popular itu, video itu bagus?
Adakah autentiknya tinggi berbandingan dengan video yang orang membuat video masakan secara serius, cara video kaedah, cara masak, adakah bagus? Jadi kita timbangkan, oh yang ni popular, dia jadi sangat tinggi, subscribersnya tinggi, adakah dia bagus? Adakah subscribersnya hanya ada 100 orang, ada tak bagus? Kita balik kepada diri kita, balik kepada anak-anak kita untuk lihat mana yang bagus. Kadang-kadang persepsi manusia itu membuatkan benda yang tak bagus jadi bagus. Kita selalu berperang dengan hal ini kerana kita rasakan bahawa yang popular itu bagus. Yang popular itu hanya untuk tujuan sementara saja. Tetapi yang bagus itu, yang autentik itu, yang estetiknya tinggi itu akan kekal. Itu kita kena ada kesedaran itu. Itu memang perlu jadi tanggungjawab kepada media, pada kita secara individu. Bermula daripada diri kita bahawa mencari yang kualiti, jangan mencari yang popular. Popular hanya bersifat sementara. Ya. Budi bahasa budaya kita. Budi Seni, Budi Seni. Okey Cik Kem, kita nak lari sikit sebab tadi Cik Kem ada sebut naskah novel apa semua. Kita nak lari sikit daripada perbincangan medium baru ni. Saya nak tanya Cik Kem, pandangan Cik Kem lah mengenai maksudnya pengganti untuk, kalau macam dulu kita ramai sastrawan-sastrawan ataupun para orang kata penulis-penulis hebat seperti Dato' Seri, Dato' Ahmad Said, Usman Awang, Christmas, Nordin Hassan, dan sama juga Indonesia ada Pramodianya, ada Gunawan Muhammadnya, ada Rendranya, kan. Okey, kebelakangan ini kita melihat generasi-generasi baru. Maksudnya itu generasi-generasi yang dahulu, Usman Awang. Tetapi generasi-generasi baru ini, siapakah pengganti-pengganti mereka ini? Kalau kita tengok di sini pada masa kini, ya, teknologi makin maju berbanding dulu. Tetapi bagaimana nak membentuk nama-nama besar untuk lahir dalam era sekarang ni? Apa pandangan Cik Kem? Saya counter sedikit soalan awak kerana kita rasa kerisauan tidak melihat kelahiran sastrawan besar seperti Usman Awang, Ahmad Said. Sebenarnya ada, tapi mungkin tidak popular, mungkin tidak imejnya tidak besar dan tidak dibesarkan oleh media. Tapi mungkin dalam kalangan penulis itu mereka adalah sudah besar. Seperti kita tengok SM Zakir, Ridwan Harun sendiri, seperti Rehani Muhammad Said, itu adalah nama-nama besar. Zain Kasturi. Adakah faktor saingan terlalu ramai berbanding dulu yang mungkin kelompoknya agak kecil? Dulu kita balik pada tamadun, yang saya balik pada tamadun. Tamadun dulu adalah tamadun sastra. Semua orang menulis bersastra itu atau membina budaya dan bangsa itu. Sampai sekarang adalah sudah civilization itu sudah bergerak menjadi kepada media elektronik itu menguasai. Ini sastra juga harus bergerak seiring, harus bergerak seiring. Mungkin generasi yang menulis di media-media elektronik, media yang popular hari ini, medium itu adalah mereka yang tidak serius sebagai seorang penulis. Mereka adalah penulis-penulis digital. Penulis-penulis digital pula mungkin mereka tidak berpegang pada prinsip sastra. Prinsip sastra ni mesti ada 4 perkara. Epistemologinya, falsafahnya, mesti ada hal-hal pedagoginya, pendidikannya, mesti ada keindahan dalam berbahasa, mesti ada etika dalam bahasa. Adakah penulis-penulis di platform digital ini berpegang pada hal ini? Mungkin hanya penulis yang serius seperti SM Zakir, Rehani, Zain Kasturi itu yang serius menggunakan 4 perkara ini. Tapi yang digital tak. Mereka lantak aja tu lepas perkataan bahasa walu apa-apa saja keluar je, tapi ramai yang ikut. Mungkin mereka popular. Tetapi kita tengok juga hari ini kita tidak boleh bergantung penerbitan sastra, tak boleh bergantung kepada penerbit-penerbit yang besar seperti Dewan Bahasa ataupun ITBM. Tapi kita tengok ada banyak penerbit-penerbit indie, independen, macam fiksi, gerak budaya yang memang menggalakkan penerbitan sastra-sastra baru yang menumbuhkan
penulis-penulis baru yang tidak mampu untuk masuk ke penerbit yang gergasi. Itu ada perkembangan yang sihat. Cuma hari ini saya rasa sastrawan kita, mungkin penulis-penulis hebat kita harus relevan, bergerak mengikut platform yang ada hari inilah. Tak boleh selesa dengan penulisan majalah ataupun buku-buku yang bersifat fizikal itu saja. Maksudnya tidak hanya kepada penulis, maksudnya sama juga dengan penggiat teater, tari ataupun lain-lain. Ya. Harus mungkin berubah dengan situasi semasa. Kalau yang muda, anak-anak muda sekarang sangat kreatif. Sangat kreatif. Saya memang puji. Kita lihat pelajar suara sendiri sangat kreatif, macam-macam idea datang. Tetapi kita yang tua kita yang dewasa ini harus melayan mereka dan mendidik mereka, memandu mereka kepada asas yang betul, asas kesenian yang betul. Kalau you bagus menulis, balik pada prinsip penulisan yang betul. Akhirnya kita memandu mereka, biarkan mereka pergi pada platform yang mereka nak pergi. Tapi kita baliklah, ikut ni. Apa? Di mana filosofi karya awak? Tanyalah apa sebenarnya idea, gagasan idea awak sebenarnya. Apa sebenarnya yang boleh membantu orang di luar sana membina balik dia punya sasiah ke? Benda-benda itu harus dipandu oleh orang-orang lama. Guru-guru pandulah. Tak boleh dibiarkan je. Kita benci, kita biarkan, rusaklah. Lagi teruklah. Jadi kita kena ajak macam main tarik tali lah. Betul. Kan? Okey, kita berbalik kepada Puan Johara. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Maksudnya didiami oleh masyarakat majmuk. Dari segi dari segi kita mengamalkan sikap prinsip bertoleransi, maksudnya dalam kehidupan kita seharian. Dalam toleransi itu maksudnya kepentingan hormat menghormati, kita mestilah ada orang kata apa, sayang menyayangi antara satu sama lain. Itu adalah nilai-nilai di dalam budi. Okey, saya ingin mendapatkan sedikit pandangan daripada Puan Johara lah. Saya sebenarnya lebih senang panggil Kak Ara sebenarnya. Itu kadang-kadang saya tersasar Kak Ara, Puan Johara. Okey. Saya ingin mendapat sedikit pandangan daripada Kak Ara lah mengenai hubungan di antara di antara masyarakat kita sekarang ni. Maksudnya kalau kita tengok di media sosial, kadang-kadang kita tengok ada juga antara kaum ni mengeluarkan kata-kata yang tak elok antara satu sama lain. So kita macam mana pandangan Kak Ara mengenai, kalau kita tengok sekarang ni memang suasananya harmoni lah. Maksudnya mungkin kalau kita tidak bendung perkara-perkara begini, kita tidak tahu dalam jangka masa suatu hari nanti ada benda yang tak elok berlaku. So macam mana pandangan Kak Ara? Soalan boleh juga ke arah isu sensitif juga ni, perkauman yang melibatkan bangsa kan. Betul tak? Maksudnya soalan saya tu maksudnya apakah kita harus mengekalkan, maksudnya kalau macam di JKKN kita ada satu macam program, itu pertandingan teater bahasa Melayu di antara sekolah jenis kebangsaan Tamil. Maksudnya kita menggunakan medium bahasa Melayu sebagai sebagai elemen utama dalam pertandingan itulah. So penggunaan bahasa Melayu tu mungkin penggunaan bahasa itu sendiri boleh dijadikan sebagai alat untuk perpaduan. Maksudnya memelihara perpaduan itu adalah penting sebagai negara kita lah, sebagai negara majmuk. Sedikit komen lah daripada Kak Ara. Okay. Kalau boleh saya ambil contoh di Aswara sendiri. Kalau di Aswara sendiri, kita ada pelajar yang berbilang kaum macam Cik Syah cakap tadi tu. Ada Indianya, ada Cinanya, Melayu dan bangsa-bangsa lain. Jadi salah satu cara yang mendekatkan mereka ini nampak dalam satu perpaduan ke apa ke, yang saya nampak jelas dekat Aswara contohnya adalah kita ada kursus tradisional yang ada di Aswara, di mana dalam kursus tradisional kita ada putra tu adalah menawarkan kursus-kursus wajib kepada semua pelajar di Aswara. Tak kiralah
semua fakulti tari, teater, muzik apa semua. Jadi berbalik kepada bangsa tadi, di Putra mereka ini semua bangsa ini tak terkecuali mereka akan sama-sama belajar tradisional. Tradisional tu adalah tradisional Melayu. Betul kan? So dekat Putra tu yang kita nampak jelas lah. Pelajar-pelajar berbangsa lain, kaum lain belajar tradisional Melayu. Tapi kita tak ada tradisional Cina, tak ada tradisional di Putra. Mungkin dia ada kursus tradisional Cinanya di fakulti masing-masing. Tapi yang kita nampak jelas dekat Putra tu mereka belajar makyong. Mereka yang tak tahu India, Cina ni tak tahu berbahasa Melayu pun orang kata macam tak fasih, nak kena cakap Kelantan pula. Jadi secara tak langsung mereka belajar dalam hidup dalam kaum Melayu, budaya Melayu secara tak langsung dalam kursus tersebut. Itu yang saya nampak bila saya dekat dengan mereka. Bangsa-bangsa lain ini jadi macam suka appreciate, menghargai budaya Melayu. Mereka belajar bersama-sama, menerapkan dekat situ. Kita dekat tradisional Melayu je kita dah cakap adanya nilai-nilai murni tadi kan. So dekat situ diorang sekaligus belajar nilai-nilai murni Melayu, adab-adab. Contoh Melayu kalau jumpa tok guru dia, tokoh-tokoh adik guru, mak yong, bangsawan, mak mulung semua tu mesti salam, cium tangan. Dia orang secara tak langsung pun nak ikut. Salam, cium tangan. Dan sebelum nak balik kena salam lagi. Kan jumpa tengah jalan, orang tua ni hormat apa semua. Jadi mereka dekat situ saya cakap tadi secara tak langsung mereka dah appreciate budaya Melayu. Mereka bersama-sama kita nampak perpaduan kalau nak campurkan bangsa-bangsa yang ada tadilah. Dari sudut pelajar-pelajar yang berbilang kaum tadi menghargai budaya Melayu. Di Aswara, di Pusat Seni Pentas Tradisional kita ada wayang kulit. Mereka belajar cakap Kelantan, main wayang kulit. Mereka mengenali. Tak ada apa masalah pun, so far diorang happy. Lepas tu mek mulung, cakap Kedah pula. Kita ada apa lagi, bangsawan. Itulah yang saya nampak kita boleh share. Maksudnya pendekatan seni juga merupakan salah satu kaedah lah untuk kita terus memelihara kan kita punya keharmonian di Malaysia ini. Okey, Puan Johara, kita nak sentuh, saya juga nak sentuh sikit selain daripada soal budi tadi. Saya juga nak mendapatkan sedikit pandangan Puan Johara mengenai seni dalam talian ni. Maksudnya era pandemik, pasca pandemik COVID-19 ni, kita masih lagi kita boleh buat program pentas, cuma kita masih lagi terikat dengan SOP dan kita melihat bahawa medium dalam talian ni antara yang terbaiklah untuk kita gunakan dalam masa tempoh sehingga pandemik ini selesai. Cuma saya ingin mendapat sedikit pandangan lah Puan Johara, bagaimana kita nak mengukur kualiti dalam persembahan secara dalam talian ni. Maksudnya kalau mungkin dalam pentas mungkin kita boleh mengukur dari segi, ialah kita ada rehearsal, kita ada latihan. Cuma dari segi talian ni macam mana kaedah kita nak mengukur? Okey, tadi sebenarnya apa yang Cik Kem cakap tadi ada banyak dah termasuk dia punya, antara ada dua, quality versus orang kata viral yang popular ni dekat talian. Yang saya nampak dalam media sosial ni, bila kita tengok karya seni yang ada dalam tu, kebanyakannya kita boleh cakap macam semuanya yang menyeronokkan. Bukan berbentuk yang ilmiah, nak perlu memikir. Macam contoh kalau kita buat persembahan biasa, yang normal, persembahan teater ambil masa dalam 2 jam. Betul tak? Jadi orang terpaksa berfikir, orang terpaksa mencari mesejnya, menghayati karyanya. Jadi di media sosial tak mungkin orang akan ikut selama 2 jam tu. Apa yang orang buat adalah
mungkin mengambil cerita yang sama, tapi dia nak bagi nampak menyeronokkan, dia cuma ambil orang kata inti-inti yang mesej-mesej tertentu, dan dia buat dalam bentuk yang orang suka tengok. Benda tu yang macam Cik Kem cakap tadi, dia jadi viewersnya jadi ramai, dia jadi viral, dan dekat media sosial ukuran yang kualiti tu dah kedua. Kalau Cik Kam setuju dengan saya, kualiti tu yang saya nampak dia jadi kedua. Orang nak tengok adalah benda yang paling meletup, paling viral, paling orang ikut. Contoh sekarang TikTok lah. Dalam sekarang ni semua budak-budak kecil, apalagi yang dewasa, orang-orang besar pun enjoy dengan TikTok tu. Dekat situ ada macam orang kata berbentuk hiburan pun ya. And padahal kita boleh dapat hiburan yang secara konvensionalnya adalah hiburan di TV kan, hiburan di pentas, acara-acara. Tapi dalam bentuk yang sekarang, dalam tiba-tiba pula dalam pandemik ni, COVID-19, dalam tempoh PKP ni, daripada bulan Mac tu sampai sekarang ni, benda tu pula tiba-tiba meletup. Kenapa tak sebelum ni ada benda tu? Jadi orang nampaknya generasi muda ni, orang-orang berkarya, bertambah kreatif dalam proses PKP ni, sebab diorang nak mencari platform kat mana diorang nak keluarkan karya diorang tu. Sebab nak pergi tempat-tempat pentas dah tak boleh, nak pergi ke TV station tak boleh, nak pergi ke acara-acara semua tak ada tempat kan, masih dalam tempoh PKP. Jadi dalam diorang tak boleh nak tahan karya dan idea diorang yang ni. Apa yang diorang buat adalah diorang nak sesuaikan dengan teknologi tu, yang jadinya orang kata macam-macam yang menarik yang kita boleh tengok dalam media sosial hari inilah. Buka je Instagram, buka je YouTube, buka je Facebook. So semua benda jadi viral. Dan siapa viewers yang paling tinggi, itulah orang kata belum tentu menjamin itu kualiti, tapi orang mengikut sebab seseorang tu telah menghasilkan yang menyeronokkan. Dia mencabar pemikiran orang yang tak pernah tengok sebelum ni. Jadi orang nak tengok yang kelainan kan, orang tak nak tengok yang konvensional, yang biasa. Sama juga macam tradisional. Orang dah macam saya suka dalam proses sekarang ni, dalam suasana sekarang ni, pandemik sekarang ni, saya nampak saya melihat sudut tradisional adalah cara mengajar one-to-one. Betul, kita tengok persembahan konvensional, di mana dulu kita susah sangat nak tarik generasi muda untuk suka kepada tradisional kita. Dan salah satu cara sekarang untuk menarik mereka ni dengan kaedah masuknya dalam media sosial ni. Kita masukkan, macam Cik Kem cakap tadi, dah campur dengan hologramnya, dah campur dengan multimedianya, dengan rupanya itu yang kreativiti nak tengok. Saya tak kata setuju 100%. Kita tetap nak menjaga kita punya nilai-nilai tradisional tu supaya tak pupus. Kita tetap nak mengangkat, nak memartabatkan. Tapi secara tak langsung sekarang kita perlu supaya orang menghargai kita punya tradisional tu dengan cara media sosial. Bukan setakat di Malaysia, tapi boleh sampai satu dunia. Secara tak langsung diorang kenal Mak Yong, atau diorang kenal bangsawan, diorang kenal tradisional kita melalui benda yang TikTok tadi pun tak apalah, betul tak? Tapi kita tahu TikTok tu bukanlah sesuatu yang orang kata mengangkat betul-betul ni. Tapi mungkin TikTok Mak Yong macam mana, TikTok ni, dalam diorang berTikTok suka tu, diorang mengenali juga secara tak langsung, oh ini Mak Yong Malaysia, promosi ini lah. Promosi, ini bangsawan, ini Mek Mulung. Tapi diorang animasikan, betul tak? Diorang buat macam-macam. Saya sebagai generasi lama ni, tua. Generasi lama ni tetap menghargai, tetap welcome media sosial.
dengan cara secara tak langsung diorang mengangkat tu, kita sebab susah, kita nak promosi sendiri susah kan. Tradisional nak suruh orang suka susah, bukan generasi muda, generasi lama pun tak kenal tradisional kita. Jadi dengan ada media sosial ni, saya kata secara tak langsung memang lebih menyeluruh platform yang mudah, yang senang, yang diorang boleh tengok, diorang menghargai, diorang tahu, dapat info macam-macam. And nak tengok yang betul-betul tradisional tu ke pentas. Ada dua inilah medium saya rasa. InsyaAllah mungkin nanti kita mungkin akan kembali ke pentas lah. Selepas pandemik. Kita doakan semoga pandemik ni cepat kembali semulalah ke asal dan cepat pulih lah. InsyaAllah. Okey, sebagai kata apa, kita pun dah macam-macam kita dah berkongsi tadi, maksudnya banyak ilmu yang kita dapat mengenai era pandemik ni, dan juga tadi dari segi budi ni, dari segi budi bahasa di negara kita. Okey, sebagai penutup Cik Kem, apakah harapan Cik Kem, maksudnya mungkin Cik Kem juga boleh bagi pandangan dari segi sudut budi bahasa, pengamalan budi bahasa dan juga aplikasi teknologi ini pasca COVID ni. Maksudnya harapan Cik Kem lah di masa depan ni, bagaimana industri kita ni, adakah masih kekal dengan seperti biasa, seperti dulu, ataupun kita tidak boleh meramal lagi, mungkin ke depan ni ada pandemik ini kita tak tahu bila akan berakhirnya. Maksudnya dalam masa terdekat ni apa harapan Cik Kem mengenai industri kita ni? Saya pertama sekali saya harus ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menangani pandemik ini, di mana kita antara negara yang terbaik dalam menangani mengawal dan mengatasi masalah pandemik ini. Itu memang dapat pujian dunia, dan kita pun lihat kesedaran kerajaan dalam memulihkan semula ekonomi, dan di bawah Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya itu sendiri pun macam-macam cara perbincangan dibuat bagaimana untuk mengembalikan semula seni budaya kepada khalayak itu sendiri. Saya rasa ekonomi akan pulih dalam masa terdekat ini untuk negara kita. Dan kita lihat banyak sektor sudah dibuka, sektor pendidikan, sektor perniagaan, semua sudah dibuka secara perlahan. Dan cuma sekarang ini dalam peringkat untuk pengawalan pemulihan ini memang perlu ada SOP supaya masyarakat kita terbiasa dengan peraturan baru, dan kita balik kepada sikap sendirilah sebab mungkin COVID ini datang untuk menyedarkan kita bahawa you tidak mengutamakan kebersihan. Kebersihan itu sebahagian daripada iman kan. Jadi mungkin itu yang kita tertinggal sebelum ini. Jadi hal ini kita tertinggal, dan apabila COVID datang, cleanliness comes first, hygiene comes first. Itu yang perkara pertama. Kalau tidak, kita terlalu selesa. Mungkin kerusi audiens di panggung wayang itu dah lama tidak dicuci. Ya, betul. Tak pernah dicuci. Jadi apabila datangnya COVID pandemik ini, maka pihak premis itu harus mengambil satu langkah. Mungkin akan perlu selalu dibersihkan, sanitizing selalu. Sebab ini adalah konsep kebersihan, di mana kebersihan bukannya kita masuk ke bilik air maka kita membersihkan diri. Tidak. Ia merangkumi, meliputi banyak perkara tentang kebersihan, daripada kebersihan hati sampailah kebersihan fizikal. Itu perkara pertama yang kita harus sedar. Pandemik ini mungkin membawa kepada satu peringatan bahawa kita balik kepada norma atau pesanan asal manusia itu sendiri, kebersihan. Yang kedua adalah, saya kira pihak yang berkepentingan dalam seni budaya ini sendiri harus mencari formula bagaimana untuk mencari satu tali yang bukan menghubungkan generasi saja, tapi menghubungkan medium ini sendiri. Kita tidak boleh kebergantungan kepada conventional, traditional performance. Kita harus mencari satu formula supaya generasi hari ini, generasi X ke Y ke ini boleh
masih boleh seronok menonton persembahan teater. Kalau kita tengok persembahan teater di Malaysia hari ini, kita masih melihat persembahan teater seperti tahun 90-an. Kita masih lagi beralih set dan itu secara fizikal. Kalau di luar sana sudah berbeza. Jadi mungkin generasi yang baru hari ini nak melihat benda yang bukan manusia yang menolak, mungkin benda lain. Dia nak melihat sebuah teater itu seperti dia menonton di visual, di peranti elektronik. Jadi mungkin generasi itu nak lihat begitu. Jadi apabila mereka tengok teater, mereka sudah bosan. Ini mereka buat masa tadika dulu. Jadi pihak yang berkepentingan, bukan pihak kerajaan, pihak yang NGO yang merasakan mereka ada kepentingan dalam teater seni persembahan, mereka harus cari formula. Mereka tidak boleh. Mungkin sekarang ni period untuk mencari formula tu. You bukannya period mengutip derma. Sekadar mengutip derma, bukan. Ini adalah period untuk mencari formula. Mencari formula pendekatan baru untuk seni budaya, bukan berehat tunggu yang mana sakit pergi hantar derma, bukan. Ini saya agak sensitif perkara ini, tapi betul. You kena cari formula. Adakah you tengah mempromosi teater hari ini? Tidak. Jadi apa yang berlaku? Adakah pihak-pihak berkepentingan ini pergi kepada media sosial? Instagram yang 1 minit itu, adakah you terbitkan video-video berkaitan seni budaya yang boleh memikat generasi untuk pergi balik? Adakah kita pergi pada YouTube yang length videonya 1 jam? Siapa nak tengok? Mungkin dia pergi pada length yang 1 minit. Mungkin itu lebih menarik minat orang untuk melihat seni ini. Seni Malaysia sama seperti Puan Zahra cakap. Jadi pihak yang berkepentingan ini harus memikirkan formula baru, cara bagaimana mengatasi dan mengambil, inilah yang akan kita buat selepas era pandemik ini. Jadi harapan saya supaya kita tidak boleh terlalu selesa dengan pandemik pula. Kita dah selesa dengan dahulu, pandemik datang kita huru-hara, lepas tu pandemik dah berbulan-bulan kita dah selesa. Okey, pandemik macam inilah, audiens kita 250 orang aja. Lepas tu kita tak cari formula untuk selepas ini. Kita tak boleh. Kita kena selalu bergeraklah. Sebab seni persembahan dia tidak statik. Seni persembahan Malaysia mungkin statik. Tapi seni persembahan di luar tidak statik. Kalau statik, dia jadi macam seni persembahan tradisional. Kita nak pegang pada prinsip, elemen, ciri. Struktur. Sebab kita orang yang memegang tradisional. Tetapi kalau seni persembahan modern, contemporary, is borderless. Borderless means that you tak boleh identifikan dia bangsa apa. Dia sudah merentas sempadan budaya bangsa itu. So, kita orang-orang teater, orang-orang seni budaya ini harus fikirkan bagaimana kita untuk mencari satu konsep persembahan Malaysia yang boleh merentas bangsa, budaya yang boleh diterima oleh semua orang. Kita tak boleh bercakap pasal ini orang Melayu punya, ini India punya. Itu sangat segmented, compartmentalized daripada zaman 60-an, zaman awal lepas merdeka. Itu sudah habis. Ini dah tahun 2000 kan, 2020. Jadi itu sudah kena jadi lain. Mungkin JKKN boleh kena cari formula, tak boleh terus selesa dengan seni ad budaya. JKKN dah buat dah tu. Dah buat dah. Saya puji JKKN, sangat aktif, proaktif dalam hal-hal mempromosi budaya. Itu masuk YouTube ni dan kan? Betul. Tadi pun yang Cik K cakap tu, JKKN pun sedang mempraktikkan sekarang. Sekarang kita dalam tempoh, sekarang ni kita mengumpul. Maksudnya masa ni lah kita nak mengumpul bahan-bahan, kita interview tokoh, kita dapatkan pandangan-pandangan tokoh, contohnya macam bangsawan, apa kita bila lagi kita nak interview macam seniman negara Pak Rahman. Dia pun banyak yang dia nak kongsi sebenarnya. Masa inilah kita pergi rakam apa semua. So harapan saya supaya kita balik kepada asas berkesenian, kreativiti datang daripada diri, minda itu yang memunculkan kreativiti. Limitasi itu sangat membuahkan kreativiti yang besar. Balik kepada fungsi, functional seni itu sendiri. Seni itu adalah bukannya hanya hiburan semata-mata. Seni banyak fungsi dia. Jadi kalau kita berkesenian, banyak perkara yang harus kita fikirkan, balik kepada kreativiti, bukan balik kepada ekonomi sahaja. So, apabila seorang seniman mau berkreativiti, berkarya, baliklah kepada fikirkanlah tanggungjawab.
Kita balik pada tanggungjawab kita. Adakah ini bagus untuk anak-anak kita kalau bukan anak-anak orang lain? Itu saja pesanan saya. Okay, terima kasih Cik Ken. Okay, kita berbalik kepada Kak Ara ataupun Puan Johara. Okey, Puan Johara tadi banyak, sebenarnya Puan Johara tadi banyak membicarakan soal budi sebenarnya, budi bahasa, nilai murni, dan mungkin tadi ada sedikit sentuh soal medium baru juga. Cuma mungkin Puan Johara boleh rangkumkan antara budi bahasa dan medium baru sebagai, orang kata apa, rumusan akhir sebagai penutup, dan apa harapan Kak Ara mengenai benda yang kita bincangkan tadi, maksudnya mengenai unsur-unsur nilai murni dan juga medium baru di Malaysia, medium digital ni, sama ada ialah mungkin boleh kita blend sekali benda tu. Nilai-nilai murni cara lama adalah cara yang macam kita cakap tadilah, berjumpa, berhadapan dengan orang apa semua. Tapi bila adanya media sosial, dalam Cik Kim pun dah masukkan dalam tu, dalam media sosial nilai-nilai murni yang kita terapkan tu adalah kita menjaga adab dari segi bahasa. Perkataan yang kita tuturkan dalam media sosial, karya-karya yang kita buat dalam media sosial, semua sekali visual yang kita masukkan dalam media sosial tu kita perlu jaga. Kalau nak, orang kata nak mengutuk, boleh mengutuk, tapi bukannya mengutuk dalam bahasa yang orang kata caci maki, maki orang apa semua. Mungkin just bagi pandangan yang cara baik, teguran orang kata dengan cara berhemah, nasihat, itu lebih kena. Bukan dalam media sosial tu masukkan benda-benda, kalau nak selitkan nilai murni kita cakap tadi lah kan. Bukan tempat melepaskan marah lah. Bukan tempat kita nak lepaskan marah, bukan tempat untuk menunjukkan benda-benda yang tak baik tentang peribadi masing-masing. Sebab melalui bahasa itulah, melalui visual itu pun orang boleh menilai diri kita. Orang boleh judge jati diri kita. Cik Kem pun tadi dah banyak mengupas tentang bahasa kan, tentang ayat, tentang apa semua. Sebab benda tu memang main peranan. Air muka, macam cik kata, air muka menjaga. So dekat media sosial tu sebenarnya tempat paling mudah untuk diorang bercakap apa saja, sebab tak ada siapa kontrol pun. Sukatilah dia bayar duit internet, dia bayar apa semua bulan-bulan kan, dia boleh cakap apa saja. Tapi dekat kita minta, kita menyeru kepada pengguna-pengguna media sosial, cuba jagalah adab, sopan, nilai-nilai yang bangsa Melayu, nilai-nilai warisan kita yang budi bahasa menunjukkan bangsa, orang kata itu kan. Itu semua. Mungkin saya nak share juga, bercakap pasal orang kata media sosial tadi. Baru-baru ni Putra ada menganjurkan masterclass pengajaran Mak Yong, lagu-lagu Mak Yong. Siapa kata dalam tempoh ni, maksudnya kita tak boleh bergerak untuk berkarya apa semua. Dan saya nak cakap mesejnya lagi satu, nak cakap adik guru, orang lama kita yang tidak tahu tentang media sosial, yang tidak biasa tentang media sosial, yang hidupnya selama 70 tahun, 80 tahun hidup dengan cara mengajar secara, orang kata apa, bersemuka, konvensionalnya. Tapi bila kita dedahkan juga dengan media sosial tu, diorang sangat teruja. Diorang nak masuk dengan orang kata teknologi terkini ni. Jadi diorang mengajar secara online, walaupun kekok apa semua, tapi tetap ada peserta, tetap orang kata pembelajarannya sukses, selesai, dan peserta-peserta dapat lagu Mak Yong walaupun tak datang berbengkel. Kalau dulu kita nak terapkan kita punya seni tradisi ni perlu berbengkel, pergi ke sini berbengkel, buat kelas ke apa kan, berbayar. Sekarang ni percuma, cuma menyertai secara online bersama adik guru yang boleh terima seadanya dengan teknologi terkini. Saya rasa itu dah
cukup, alhamdulillah lah. Dah orang kata apa? Dah blend dah, orang nampak dah kan. Maksudnya tradisional dah masuk dah ke era teknologi ni dengan cara penyampaian, pengajaran secara atas talian. Okey, kalau kita tengok tadi daripada perbincangan tersebut, maksudnya kita dah bincang ni dalam kita perjalanan ni, kita macam serampang dua mata. Kita dari segi nilai murni dan juga tadilah dari segi platform digital. Sebenarnya platform digital ni hasil dari perbincangan tadi saya melihat bahawa ada pro dan kontra, dan sebenarnya yang positif itu lebih banyak daripada negatif lah. Itu macam Cik Kem kata tadi, itu sebenarnya atas pribadi orang itu, atas diri sendiri, atas pengguna itu sendiri. Okey, bagi pihak JKKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saya ingin merakamkan tinggi-tinggi perhargaan dan juga terima kasih kepada Encik Kamarul Zaman bin Taib, Ketua Program Sarjana Seni Kreatif Pusat Pengajian Pasca Siswaza Aswara. Terima kasih. Terima kasih Cik Kem kerana sudi menerima perlawanan kami. Sama. Dan Puan Juara Ayub, terima kasih juga diucapkan kerana sudi hadir sebagai tetamu untuk bicara ini. Dekan Pusat Seni Pentas Tradisional Aswara ataupun Putra. Betul. Terima kasih banyak-banyak Kak Ra. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi Cik Kem. Semoga kita dapat berjumpa lagi lah di lain arena. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.